Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Hari yang begitu indah sekali. InsyaAllah. Walaupun bertemankan hujan rintik, tapi semuanya membawa rahmat dan bahagia untuk kita semua. Saya Petri Yahya. Dan saya Anim Izzati. Pastikan perancangan anda untuk keluar rumah itu berjalan dengan baik sekali kan. Saksikan keadaan sekarang ni dengan cuaca dan sebagainya. Pastinya kita perlukan sedikit perancangan sebelum kita keluar rumah. Dan kita harapkan yang terbaik untuk anda semua. Hari ini merupakan hari Khamis, 11 November 2021, 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Kita akan berkongsi antara topik yang menarik dalam Malaysia hari ini. Topik utama kita merupakan pencegahan jenayah komersial. Seperti mana yang kita tahu kan, kalau sebelum ni saban tahun kita bawakan tentang topik ini supaya kesedaran kita bersama. Tetapi mengapa masih lagi menelan jumlah yang begitu besar sekali? Separuh bilion ataupun lebih kepada 400 juta ringgit kerugian yang dilaporkan sepanjang tahun melibatkan jenayah dalam talian ini. Itu dia, walaupun kita banyak sekali laporan tentang jenayah yang melibatkan dalam talian, transaksi yang ini kadang-kadang kita pelik ya. Kadang-kadang mereka sanggup transfer jumlah yang begitu banyak sekali sampai melibatkan jutaan ringgit. Ada yang bersara yang nak gunakan duit itu untuk pergi haji, untuk bina masa depannya, untuk katakan KWSP contohnya, tetapi musnah, hancur disebabkan terpedaya dengan mungkin penipuan yang licik ataupun ada lagi scam, ada skim tertentu yang menyebabkan mereka ni ialah bankrupt, hilang sekelip mata, putih mata dan putih tulang lah, sebab ada yang macam tinggal berapa lama memang simpan duit tu kan? Memang mereka ada jasad tapi tak ada lagi jiwa, macam segalanya musnah, harta berpuluh tahun hilang sekelip mata. Itu yang kita nak anda elakkan supaya kesedaran kita bersama untuk mengetahui bagaimana modus operandi ataupun perjalanan sindiket ini menghasilkan satu perancangan yang baik sekali untuk menelan duit-duit kita. Jadi mereka datang pastinya dengan kumpulan individu yang paling layak untuk berkongsi adalah individu yang pastinya terlibat dalam segala siasatan dan mengetahui apakah sebenarnya di sebalik perancangan mereka untuk menelan duit yang cukup banyak sekali. Kadang-kadang kita sampai tak sangka ada setengah individu yang sanggup transfer begitu saja tanpa melihat kepada wajah orang itu ataupun syarikat itu, tapi sanggup transfer jutaan ringgit. Itu dia. Jadi hari ini kita memerlukan anda untuk beri tumpuan dan paling penting kita dalam semua aspek kehidupan kena ada U ini. U apa? U apa tu? U tu upgrade. Maksudnya macam-macam lah kita kena buat untuk peningkatan diri, peningkatan dalam memahami satu isu. Di samping kita juga nak nanti untuk melihat bagaimana laman, sebab Anim Izzati kan rajin di laman. Jadi hari ini kita nak berkongsi. Masa PKP, saya sangat terima kasih kepada PKP sebab sangat rajin di laman. Apa yang jadi? Apa hasilnya? Jadi kita dapat, saya tanam bendi, serai, daun kunyit. Jadi sangat cantik. Bila sekarang ni dah mula bekerja, saya kesian tengok pokok-pokok saya. Jadi antara yang kita nak kongsikan kepada anda semua, baja yang dihasilkan daripada kulit telur. Kadang-kadang kita rasakan macam, yelah kulit telur ni mestilah orang terus buang kan, dalam tong sampah. Tapi kali ini kita nak kongsikan bagaimana kulit telur ni dapat dapat dijadikan baja dan pastinya memberikan kualiti yang baik untuk tanaman kita. Sebab selama kita bincang tentang sisa antara sumber ataupun binasa. Yang ini boleh kita potensikan sebagai bahan yang penting untuk pembajaan dan juga peningkatan dalam nutrien tumbuhan. Kaedah kitar semula. Baik, selain daripada itu kita akan bersama dengan barisan pelakon Dedam Penunggu yang akan bersama dengan kita berkongsi apakah yang menarik untuk anda saksikan. Ini dia sedikit trailer kita kongsikan bersama dengan anda semua. Kita ada Ismail Izani dan juga pelakon-pelakon yang sedang meningkat naik sekarang ini. Menunjukkan bagaimana mereka mungkin satu chemistry yang ada untuk cerita Dendam Penunggu ni. Kita akan bersama dengan barisan pelakon muda untuk anda semua penonton Malaysia. Ini pernah berdepan dengan penunggu? Tak pernah lah. Kalau pernah nanti macam seram pula kan cakap. Tapi ini kisah remaja lah. Kalau Ani masih lagi jiwa remaja, sesuai lah untuk menonton ini. Ada suara separuh lagi. Okey, apa pun yang penting kita akan juga nanti berkongsi di sebalik ilmu, di sebalik dunia pendidikan untuk kita berikan yang terbaik untuk anda. Perolehan sokongan pembelajaran untuk KPM akan bersama anda juga nanti. Selain kita juga ada hari ini peluang untuk menyumbang dalam membina Masjid Rumah Allah. Ya, untuk anda berinfak. Baiklah, kita nak anda saksikan terlebih dahulu sedikit laporan yang disediakan berkaitan dengan jenayah komersial untuk kita kepada perbincangan seterusnya. Saksikan terlebih dahulu. Masalah penipuan wang atau istilah money scam bukanlah sesuatu yang baharu. Kegiatan jenayah ini telah berlarutan agak lama, seolah-olah tiada jalan penyelesaian walaupun kadang-kala menggunakan modus operandi yang sama. Pelbagai amaran diberikan, beratus-ratus artikel mengenainya disiarkan di akhbar atau di internet, tetapi masih ramai juga yang tertipu.
Lebih menghairankan, ada juga mangsa daripada golongan profesional dengan latar belakang pendidikan tinggi, antaranya seperti doktor, jurutera, peguam, cikgu, pensyarah dan pegawai tinggi. Seiring dengan kemajuan teknologi, sindiket ini bijak menggunakan aplikasi canggih bagi melakukan penipuan. Malah, emosi turut dimanipulasi secara psikologi sehingga mangsa ditipu hidup-hidup. Akibat terlalu mengikut hawa nafsu atau memang tidak tahu, hanya bersenjatakan kata-kata amaran atau janji manis sudah cukup untuk penjenayah ini merompak ratusan ribu, malah mencecah jutaan ringgit daripada mangsa mereka. Namun, tahukah anda jenayah penipuan wang atau money scam yang kini semakin aktif dalam talian adalah tergolong dalam jenayah komersial? Secara keseluruhannya, kes-kes jenayah komersial kini berada pada paras purata iaitu sebanyak 20,000 kes sejak 10 tahun lalu. Terdapat 6 jenis jenayah yang dikategorikan sebagai jenayah komersial iaitu African Scam, belian online, Macau Scam, pelaburan tak wujud dan bisnes email compromised. Berdasarkan statistik daripada Polis Diraja Malaysia, PDRM, jumlah kes jenayah komersial mencatatkan peningkatan sejak 3 tahun lalu. Pada 2019, sebanyak 13,580 kes bagi ke-66 jenayah komersial, 17,109 kes bagi tahun 2020 dan 17,537 kes bagi tahun 2021 sehingga Oktober. Berdasarkan statistik juga, jumlah kerugian penipuan dalam talian bagi tahun 2019 jika dibundarkan adalah sebanyak 538 juta ringgit, manakala bagi tahun 2020 adalah sebanyak 510 juta ringgit dan bagi tahun 2021 sehingga Oktober jumlah kerugian adalah 450 juta ringgit. Seterusnya, tangkapan kes bagi tahun 2019 adalah 6,673 kes. Pada 2020 adalah 8,267 kes dan 8,054 kes dicatatkan bagi tahun 2021. Sebagai pengguna yang bergantung kepada teknologi, kita perlu sentiasa cakna dengan maklumat terkini agar tidak menjadi sebahagian daripada mangsa penipuan jenayah dalam talian. Okey, ni masuklah skim ni. Cepat kaya. Ya, 5 bulan jadi jutawan dah. Cepat-cepat. Itu satu. Kadang-kadang ada yang ugut. Kalau tak bayar sekian-sekian harga, mungkin kena tangkap, penjara dan sebagainya. Okey. Itu antara mungkin modus operandi yang masih lagi berjalan ataupun mereka lakukan penambahbaikan dari segi setiap kali mereka nak trick seseorang itu Telefon ataupun kena individu upgrade itu. kan? Betul. Ilmu jenayah pun kena upgrade juga. Betul. Okey. Kita bincangkan tadi secara mendalam. Ini berkaitan dengan penipuan dalam talian yang melibatkan jenayah komersial. Bersama dengan Penolong Kanan Suruhanjaya Polis SSC Fazli Shah Madul Majid, Ketua Penolong Pengarah Siasatan Jenayah Perubahan Wang Haram, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman. Assalamualaikum Tuan. Salam. Baik Tuan, kita tadi dapat melihatkan sedikit laporan. Ada 6 jenis yang melibatkan jenayah komersial, yang melibatkan kerugian yang berlaku secara dalam talian. Pastinya ini adalah melibatkan kerugian jutaan, ratusan jutaan ringgit malah. Mungkin Tuan boleh kongsikan, apakah persamaan dari segi modus operandi yang dilakukan ketika ini oleh sindiket-sindiket yang terlibat? Okey, kita lihat ya sekarang trend ada 6 jenayah online yang menjadi-jadi. Belian online, pelaburan tak wujud, Macau scam, African scam or love scam, and then pinjaman tak wujud. Ya. And then lagi satu business email compromise. Semua ke-6 jenis jenayah ini dia adalah secara maya online, menggunakan internet sebagai base. And then ada satu lagi titik persamaan kesemua ni, iaitu semua hasil haram, illegal proceed tu, dipindahkan ke dalam akaun, which is apa yang kita lihat selama ni adalah mule account kekaldai milik orang lain yang digunakan sindiket untuk menyedut, mengambil dan menerima hasil haram tu, wang-wang penipuan tu. Di sini dia punya persamaan dia.
Itu dia. Jadi mereka ni pastinya dah mengkaji membuat penilaian profiling mangsa-mangsa ni. Jadi macam mana kita nak meningkatkan tahap kekebalan kita kepada mereka yang sedang merancang untuk menipu daya, Tuan? Okey, untuk makluman semua, PDRM telah menjalankan kempen-kempen kesedaran, kempen-kempen pencegahan dah bertahun. Kita usaha untuk mencegah dengan memberi kesedaran even di peringkat sekolah lagi, hinggalah ke peringkat tertinggi. And then, namun usaha ini kita lihat walaupun memberi kesan, berjaya menurunkan kadar kerugian. Kalau kita tengok kerugian berbanding 2019 dengan 2021 sekarang, dia semakin menurun. Tapi jumlah yang diuji itu masih banyak, 450 juta, hampir 450 juta. So nampak ada kesan kempen tu, kesedaran. Namun mangsa-mangsa ini kita lihat masih terpedaya. Because why? Dia ada sentimen-sentimen tertentu. Contohnya macam Macau scam. Mangsa ditakut-takutkan. Walaupun dia tahu ada kempen kesedaran, dia tahu kejadian ini selalu berlaku. Tapi bila dia dapat panggilan tu, dia jadi percaya, dia takut. Sama juga macam love scam. Sebab sayang, semua bagi. Kan? Dia bermain dengan perasaan. Bagi macam kes-kes pelaburan tak wujud, sifat tamak tu, kita nak cepat kaya. We are desperate. Sekarang dengan keadaan ekonomi yang agak goyang. Betul. MCO. People desperate. Pintas, dia nak jalan pintas untuk dia punya security lah. So ini yang membuatkan mangsa terus terkena dengan sedikit-sedikit penipuan yang macam ni. Tuan, mungkin Tuan boleh kongsikan juga, selepas mereka buat laporan polis contohnya, apabila telah pun berlaku kerugian dan dapat detect dah kena scam, berapa peratus Tuan yang mereka dapat balik duit mereka apabila laporan polis telah pun dilakukan untuk kesedaran kita bersama? Ada peluang tak untuk dapat balik tu? Macam ni. Masyarakat kadang-kadang dia salah faham sikit. Apabila laporan polis dibuat, tugas polis adalah melaksanakan siasatan bagi membawa penjenayah ke muka pengadilan. Okey. Berkenaan dengan kerugian yang dialami, bukan menjadi satu tanggungjawab polis untuk kita recover, bagi balik. Tak, namun kalau ada peluang, kalau kita mampu buat, mangsa mungkin boleh buat tuntutan civil balik terhadap tangkapan ataupun suspek yang telah kita tangkap, kita dakwa. Untuk dapatkan balik kerugian tu melalui tindakan civil lah. Apa yang peranan polis adalah untuk menangkap penjenayah dan membawa ke muka pengadilan atas kesalahan jenayah yang dibuat tu. Biasanya pengkalan ini beroperasi dalam negara ke ataupun ada melibatkan jaringan gabungan yang sangat kompleks untuk dikesan? Kita lihat scam dalam masa sekarang, dunia tanpa sepadan. Bila internet begitu meluas, kan, kita tak pernah menolak kemungkinan sindiket ini beroperasi dari pelbagai tempat, sama ada dalam negara ataupun di luar negara. Bila kita melihat kepada keadaan sekarang ni kan, masih lagi berlaku dan masih lagi terpedaya. Adakah mereka dah ada perancangan yang begitu detail sekali dari segi mungkin skrip, mungkin bagaimana respon yang patut diberikan jika individu itu menjawab sekian-sekian? Okey, berdasarkan apa yang kita lihat, pihak PDRM sentiasa membuat penilaian, membuat kajian dari masa ke semasa, because kita nak prevent benda ni. Dilihat pada peringkat awal dulu, scam-scam ni lebih banyak menggunakan polis sebagai medium ataupun alat ataupun punca penyamaran, penyamar sebagai polis. But now kita lihat dia gunakan agensi lain juga. Bank negara, LHDN, kan, even banyak lagi kita tengok SPRM pun ada, and dia menggunakan isu-isu tertentu, isu pengubahan wang haram, isu cukai, kan, isu penggunaan kad kredit secara tak sah. Ini yang setiap masa dia berubah-ubah. Kita dapat lihat betapa sindiket ni dia pun lihat apabila satu-satu kempen kesedaran tu dibuat dan memberi kesan pada satu-satu MO ataupun satu-satu skrip, dia akan mula menukar skrip. So mangsa tengok dapat skrip baru pula, dipedaya dengan isu baru, kena lagi. Itu mungkin sebab
golongan yang bersara ke yang bakal bersara ni ada jumlah wang banyak ya. Jadi macam mana mungkin kempen ini kita ada sasaran ke untuk golongan tertentu yang mana berpotensi ya, sebab mereka rasa macam tengah banyak duit, macam-macam tawaran akan menggoda mereka. Kempen yang dibuat oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial pada sekarang ni, pada bulan November ni yang kita lancarkan baru-baru ni oleh IGP, kita mensasarkan semua masyarakat. Kita tak mensasarkan golongan tertentu saja. Dan namun setiap lapisan masyarakat perlu ada peranannya masing-masing. Kita sebagai golongan yang masih muda ataupun yang masih bekerja, yang terdedah dengan media sosial, yang terdedah dengan informasi-informasi terkini, menjadi tanggungjawab kita untuk turut sama educate kita punya parents, mak bapak kita di rumah yang di kampung, yang mungkin tak ada akses dengan informasi-informasi ni. So, kalau kita memainkan tanggungjawab ini dengan baik, dengan menyampaikan kepada mereka, bertanya khabar, ambil tahu apa yang dia buat hari-hari, saya percaya benda ni kita boleh prevent. Tangani bersama. Kita lihat ada kes yang mana mangsa tu sampai dah sekian lama dia tak sedar pun rupanya dia ditipu. Until dia punya anak ataupun family members bersembang, bercakap benda ni dengan dia, dan baru dia realise. Ya, itu dia. Pastinya ini memerlukan kerjasama semua pihak, terutama sekali rakyat lah. Bukan sahaja kempen ini kalau dilakukan, tetapi tidak ada tindakan yang keselamatan dan sebagainya dilakukan oleh rakyat. Kalau mungkin anda bukan individu yang terkena, tetapi anda tahu kejadian itu berlaku dalam kalangan keluarga, anda dah saksikan nombor telefon yang dipaparkan sebentar tadi. Sekarang ini, anda boleh screenshot ataupun ambil gambar dan sebagainya untuk simpanan anda bersama. Untuk buat laporan jika ada berlaku. Kena kemaskini maklumat pengetahuan, semua perkara yang penting. Pastikan tidak terpedaya. Kalau ada kempen tu jangan hanya macam skip, tetapi ambil iktibar. Sentiasa pastikan kita punya password kena dilindungi. Kalau ada apa-apa panggilan, jangan mudah terus ya. Sepatutnya beri masa. Hashtagnya beri masa untuk berfikir, beri masa untuk bertindak, beri masa untuk membuat laporan demi menjaga keselamatan, pastinya menjaga kemakmuran wang anda. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada SAC Fazli Syam Abdul Majid, Ketua Penolong Pengarah Siasatan Jenayah Pengubahan Wang Haram, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman bersama dengan kita berkongsi dan supaya ianya menjadi kesedaran kita bersama. Baiklah, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan berkongsi tentang bahan sokongan pembelajaran Kementerian Pendidikan Malaysia. Pastinya untuk perkongsian dan manfaat kita bersama. Rehat seketika. Kembali selepas ini. Kita masih lagi dalam halaman Nenek Syai untuk berbincang tentang bagaimana untuk memberikan yang terbaik untuk anak bangsa. Betul. Mendapatkan ilmu yang cemerlang untuk kehidupan mereka. Ya, sudah tiba masanya untuk kita fokuskan terhadap pembangunan pendidikan kita selepas kita bertarung nyawa dan pelbagai sektor kan dalam memastikan kita dapat mengekang penularan wabak COVID-19 ni. Inilah masanya untuk kita fokus kembali dalam bidang pendidikan ataupun sektor pendidikan. Dan kita akan bersama dengan Puan Maznah Abu Bakar, Pengarah Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, yang mana akan berkongsi dengan kita. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Sihat ya? Sihat. Alhamdulillah. Sebelum kita pergi jauh, kita nak melihat juga bagaimana peranan yang dimainkan oleh Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan BSTP Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam pembangunan pendidikan negara. Mungkin dapat Puan perjelaskan. Terima kasih. Izinkan saya bercerita sedikit dengan berkaitan dengan BSCP ataupun Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan. Sebenarnya BSCP adalah gabungan daripada 3 bahagian sebelum ini di bawah pengstrukturan KPM, iaitu Bahagian Teknologi Pendidikan, Bahagian Buku Teks dan Majlis Buku Kebangsaan Malaysia. Ini selaras dengan pengstrukturan KPM pada 3 Januari 2019. Jadi BSTP kalau kita lihat pada namanya, Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan adalah bahagian yang bertanggungjawab untuk menghasilkan bahan-bahan sumber dan juga teknologi pendidikan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran anak-anak. Dan kita faham bahawa kita hidup dalam era digital, maka peranan BSTP juga adalah untuk memastikan pendidikan digital itu dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan, kerana kita nak melahirkan murid yang fasih digital, iaitu murid yang bukan sahaja kompeten dalam menggunakan teknologi, tapi boleh menggunakan teknologi dengan selamat dan beretika. Jadi BSTP berada di sini untuk mendukung
visi Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu pendidikan berkualiti, insan itu terdidik, negara sejahtera. Selamat dan beretika. Ya. Cantik sekali itu membentuk falsafah IPN. Dan kami berfokus pada 4 bidang utama. Yang pertamanya berkaitan dengan penghasilan bahan dan sumber yang relevan dan berkualiti. Maksud relevan ialah kita nak menghasilkan bahan yang sentiasa evolve dengan teknologi terkini, situasi terkini, dan kita nak melahirkan bahan itu supaya ia boleh selaras dengan pendidikan 4.0 ataupun education 4.0, iaitu persediaan untuk masa hadapan. Jadi bahan yang dihasilkan oleh BSCP perlu memastikan bahawa bahan itu boleh memberikan ilmu pengetahuan, kemahiran dan juga sikap yang sesuai untuk mendepani cabaran abad ke-21. Dan yang paling penting kita nak pastikan murid-murid juga mampu akses segala jenis tawaran yang diberikan daripada dan yang dikeluarkan ataupun disediakan oleh BSTP Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri. Bagaimana caranya untuk murid-murid akses kalau mereka kita katakan norma baru ni kan belajar dalam talian? Okey. Kalau kita lihat apa yang berlaku semasa pandemik COVID-19 baru-baru ini, kita sebenarnya telah melaksanakan pendidikan digital sebelum pandemik COVID. Apa yang berlaku semasa pandemik COVID ialah mempercepatkan lagi untuk kita melaksanakan pendidikan digital, termasuk juga seperti yang disebutkan tadi, iaitu pendidikan online. Tapi bagi Kementerian Pendidikan Malaysia, semasa pandemik kita ada 3 cara sebenarnya untuk memberi equity yang lebih jelas kepada murid, iaitu secara online, secara offline dan juga onsite. Dan BSCP kami memberi fokus kepada kedua-dua, online dan juga secara offline. Apa yang kami ada, kalau tuan-tuan saya boleh ceritakan sikit, kami ada satu platform ataupun platform pembelajaran maya yang dinamakan Delima, ataupun delivery educational delivery digital educational learning initiative Malaysia atau Delima. Dan dalam itu adalah satu ekosistem yang saya katakan ekosistem maya yang dalam tu terdapat banyak bahan, banyak sumber aplikasi yang boleh digunakan oleh murid-murid untuk mendapat akses kepada pendidikan berkualiti. Dan semasa pandemik ini kita dapati bahawa pendidikan mestilah boleh diakses bila-bila dan bagaimana cara pun. So BSCP dalam menyediakan platform ini, murid boleh mengakses dan mendapatkan semua bahan-bahan itu secara percuma, selamat dan digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Baik Puan, kita tidak ada istilah lebih kurang ya, tetapi STP pastinya memberikan bahan yang paling berkualiti, yang terbaik yang dihasilkan melalui pelbagai perbincangan, juga Gameish yang terbaik ya. Jadi macam mana untuk memastikan mereka menerima juga kreativiti yang hebat ini sampai kepada murid? Okey, kalau kita lihat di dalam Delima itself tu ada pelbagai apa dikatakan aplikasi yang boleh digunakan secara murid secara sendiri ataupun dengan bantuan guru-guru, di mana kalau saya boleh sebut satu, dia ada Creativity School. Di situ melalui kerjasama dengan MDEC, murid boleh masuk di situ dan belajar bagaimana nak buat animasi, bagaimana nak melihat kepada kreativiti mereka. Dan ini tidak lain tidak langsung akan membantu mereka untuk meningkatkan bakat digital mereka. Ya, jadi di situ kita ada Creativity School dan juga bersama rakan-rakan strategik BSCP iaitu Google, Microsoft dan juga Apple. Kita ada banyak aplikasi dan kita juga bagi training, ya, latihan kepada guru dan murid macam mana nak menggunakan dan juga macam mana nak menghasilkan bahan yang boleh memberikan nilai tambah kepada murid untuk mencapai yang saya sebut tadi, fasih digital. Ya. Dan pastinya kita mengharapkan agar segala inisiatif yang dilakukan ini tidak terhenti begitu saja. Maknanya bukan berlaku pada era pandemik sahaja. Ini akan terus dibudayakan di sekolah, terutama sekali bagi mengintegrasikan teknologi ini. Mungkin apakah harapan Puan dalam kaedah ini diteruskan di sekolah? Saya berharap sekarang ini kita telah pun berada di sekolah secara bersemuka, tetapi pendidikan digital ini mesti diteruskan sebab ini adalah persediaan untuk anak-anak murid kita. Seperti saya sebut tadi, pendidikan 4.0 adalah selaras dengan industri revolusi 4.0. Kita kena beri anak-anak murid kita kemahiran, kita kena beri mereka pemikiran dan sikap yang sesuai untuk menyumbangkan sesuatu
yang besar kepada negara pada masa hadapan. Kalau dulu masa kita kecil-kecil kan, kalau cikgu tanya, nak besar jadi apa? Saya nak jadi pengacara TV. Kalau nak jadi doktor. Tapi sekarang kita tak boleh tanya benda macam tu lagi. Sebab kalau kita kata kita nak jadi seorang pakar bedah yang berjaya, artificial intelligence boleh membuat itu lebih baik daripada manusia. Ya. Betul? Jadi apa yang kita nak daripada murid ialah bukan apa yang dia nak jadi bila dia besar nanti. Apa yang dia boleh sumbangkan kepada negara dan masyarakat apabila ia besar nanti. Bermaksud kita membuka imajinasi Ya. dan sesama menyuntik kesedaran. Pemikiran. Itu dia. Jadi macam mana melihat tahun demi tahun ni peningkatan? Pasti kita mahukan menilai prestasi kan dari segi bahan yang dipamerkan dan juga mungkin keupayaan pelajar sama ada di bandar ke luar bandar kan untuk menerima hasil yang terbaik ini macam mana? Okey, kalau kita lihat sebenarnya kita underestimate lah murid-murid. Apabila program dilaksanakan oleh BSTP bersama rakan strategik, kita dapati bila diberi peluang dan diberikan semangat, motivasi, inspirasi, mereka boleh buat. Kalau tak percaya, kalau kita tengok pertandingan digital story animation, hasil yang dihasilkan oleh murid itu sangat membanggakan. Dan kalau saya boleh share, baru-baru ini semasa Hari Merdeka, kita buat TikTok untuk menanamkan semangat patriotisme dalam kalangan murid-murid. Mereka boleh menghasilkan yang sangat baik dan kita ada tunjuk juga dalam Didik TV. Itulah salah satu daripada sumber sebenarnya BSTP bekerjasama dengan Media Prima untuk memberikan pengajaran dan pembelajaran secara terestrial kalau pada murid-murid yang tak ada akses kepada internet. So that's a good thing. Bukan sahaja cabaran kepada murid-murid untuk adaptasi keadaan ataupun norma baharu ini dengan belajar melalui integrasi teknologi yang cukup tinggi, tetapi cabaran kepada tenaga pengajar juga saya kira untuk memastikan setiap kali pembelajaran itu dilakukan, kreativiti itu juga akan berubah-ubah. Mungkin Puan, pandangan Puan terhadap apa feedback daripada tenaga pengajar sendiri untuk memastikan penyampaian itu sampai kepada pelajar. Okey, apa yang saya boleh cerita sikit apa yang BSCB buat semasa pandemik, kita ada juga bagi kursus atau training kepada guru-guru melalui rakan strategik kita. Kita ada buat hari itu virtual open classroom atau kelas terbuka maya. Kita melihat bagaimana guru-guru mengajar secara kolaboratif, secara real atas talian. Dan kita nampak dengan bimbingan, dengan usaha kolaboratif dan passion mereka untuk menghasil sesuatu yang baik untuk anak murid, dia boleh berjaya. Dan saya lihat sendiri bagaimana cikgu boleh menggarap bahan dan sumber yang ada dalam delima dan juga bahan-bahan lain yang berada di situ. Dia telah boleh memberikan satu pengalaman yang sangat menarik kepada anak murid dia. So tak bolehlah kata online tu macam bosan, tak menarik. Tapi kalau cikgu tu kreatif, saya lihat anak-anak murid sangat suka belajar. Saya tertarik dengan ekosistem for digital industry ini, yang mana kalau ada guru yang terbaik, ibu bapa juga harus melibatkan diri sama ya. Jadi bermaksud sekeliling itu memang betul-betul kondusif untuk menjadikan idea dan ilham mereka. Boleh saya sebut satu, dalam delima dia ada satu public interface yang mana ibu bapa boleh masuk tanpa ID dan dia boleh mengambil bahan-bahan yang kita adakan dari situ, modul dan sebagainya untuk membantu pembelajaran anak-anak di rumah. So ibu bapa juga boleh menjadi atau menyumbangkan sesuatu atau support system yang sangat baik untuk anak-anak mereka. Dan sekarang ni pun kita sedang menghasilkan bahan-bahan yang lebih berteknologi tinggi. Macam BSCP kami buat buku teks. Tapi sekarang kita sedang membuat buku teks interaktif. Itu dia. Yang mana kita boleh melihat augmented reality bahan yang mewujud tu boleh dijelmakan menjadi 3 dimensi. So it's quite exciting. Ya, dan kita pasti antara aplikasi ini juga melibatkan komunikasi dua hala. Murid-murid juga dapat memberi respon. Bagaimana bila melihat kepada respon yang diberikan oleh murid juga terlibat sama, sebab kadang-kadang kita rasa macam teknologi ni hanya satu hala saja, cikgu je yang bagi. Tapi bila kita melihat pada teknologi sekarang ni, terutama sekali di delima lah, saya pernah tengok juga bagaimana mereka lakukan. Murid-murid pun boleh bagi komen. Ya, sebenarnya that is itu disebut pembelajaran abad ke-21. Di mana pembelajaran itu dimudah cara oleh guru. Pembelajaran itu sepatutnya dimulakan oleh pelajar itu sendiri. Guru hanyalah sebagai pemudah cara. Dan bila kita lihat seperti mana saya lihat bagaimana mereka melaksanakan PDP secara online ataupun blended, murid diberi peluang dia boleh melaksanakan yang terbaik. And saya nampak murid lebih pakar kadang-kadang dari segi penggunaan mereka ni masih teknologi. Lagi kemampuan untuk meroka pelbagai ilmu. Meneroka, sangat cepat mereka absorb kan. Kita tengok anak-anak je lah, kalau bagi telefon pintar ni mudah saja mereka nak akses apa-apa kan. Kita pula yang kena bertanya kembali kepada anak kecil. Sebab mereka ni rajin meroka dan ada macam
deria mereka yang hebat ya. Semoga terus berjaya untuk memacu pendidikan yang cemerlang untuk negara. Terima kasih kepada Puan Mazlan Abu Bakar, Pengarah Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, yang berkongsi inspirasi dan juga mungkin iltizam yang membara untuk memberikan sesuatu yang bermakna untuk anak bangsa. Ya, dan kita nak rehat seketika. Kembali selepas ni kita akan kongsikan tentang rangkuman berita luar negara, dan Fetri akan berkongsi jika anda ingin salurkan sedikit sumbangan infak untuk kita bersama. Segalanya seketika nanti hanya di Malaysia Hari Ini. Sepuluh 6 pagi. Bagi mereka yang baru saja menyaksikan kami, terima kasih banyak-banyak, dan bagi mereka yang kekal terus setia bersama dengan Malaysia Hari Ini, jangan lupa untuk anda berikan komen ataupun teruskan menyokong kami secara maya pun tak apa, Facebook Live Malaysia Hari Ini ataupun pastinya di TV3 Malaysia Hari Ini. Okey, kita nak kongsi kepada anda semua sedikit rangkuman berkaitan dengan berita luar negara. Beberapa cerita yang kita nak kongsikan antaranya berkaitan dengan penyanyi popular Brazil iaitu Marília Mendonça maut dalam nahas kapal terbang yang terhempas. Katanya mereka berlepas ke sesuatu kawasan iaitu pergi ke kawasan untuk melakukan konsert dan sebagainya. Dan beberapa kisah lain juga melibatkan beberapa cerita di luar negara. Jom sama-sama kita saksikan terlebih dahulu rangkuman di luar negara. Lima November lalu, seorang penyanyi terkenal Brazil, Marília Mendonça, 26, maut dalam nahas kapal terbang. Marília meninggal dunia bersama 4 penumpang lain termasuk bapa saudara dan penerbitnya apabila pesawat yang dinaiki mereka terhempas ketika dalam perjalanan untuk mengadakan konsert di Caratinga, sebuah bandar kecil di utara Rio de Janeiro. Puluhan ribu peminat Marília turut berduka cita dan memberi penghormatan terakhir kepada penyanyi tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengadakan lawatan rasmi ke Indonesia selama 3 hari bermula 9 November lalu. Beliau diiringi Menteri Luar, Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Kanan Pertahanan, Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein dan Menteri Kewangan, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Perdana Menteri juga mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Indonesia, Joko Widodo. Menurut Wisma Putra, lawatan itu bakal membuka lembaran baharu dalam hubungan dua hala serta memberi peluang kepada kedua-dua pemimpin meneroka peluang kerjasama dalam usaha pemulihan negara daripada kesan pandemik COVID-19. Selain itu, Perdana Menteri juga menghadiri pertemuan bersama Ketua Pengarah Media di Indonesia. Xavi Hernandez secara rasminya sudah kembali ke Liga Bola Sepak Sepanyol sebagai jurulatih utama untuk membimbing kelab yang pernah dinaungi selama 17 tahun di Barcelona. Pemain tengah legenda itu dianggap sebagai seorang ahli terbaik kelab dan dilihat berpotensi besar sebagai jurulatih selepas kejayaannya bersama pasukan ikon di bawah bimbingan Pep Guardiola. November 2021, Mahkamah Tinggi Singapura menangguh pelaksanaan hukuman ke atas warga Malaysia yang sepatutnya menjalani hukuman gantung semalam kerana disabitkan dengan kesalahan mengedar dadah. Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilaporkan telah mengutus surat kepada Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, memohon supaya hukuman itu diringankan. Nagendran K. Dharmalingam, 33, ditahan pada 2009 kerana membawa masuk 42.7 gram heroin ke Singapura. Terkini, dia turut disahkan positif COVID-19 dan menerima rawatan perubatan sebelum menyambung semula prosiding pada tarikh yang ditetapkan.
Baiklah, itu apa yang berlaku di luar negara yang pastinya melibatkan kita juga sebagai rakyat Malaysia untuk cakna dengan keadaan semasa, perubahan semasa maupun isu semasa yang berlaku walaupun di luar negara. Baiklah, seterusnya kita nak kongsikan kepada anda semua yang suka jagakan laman. Tadi kita dah teaser sikit dah. Ini antara cara terbaru ataupun cara lama yang mungkin ada setengah daripada kita yang tak tahu, menghasilkan baja daripada kulit telur. Bagaimana cara penghasilannya? Jom sama-sama kita saksikan. Hello Gardening Peeps. So hari ini kita nak belajar macam mana kita boleh buat baja daripada kulit telur. Untuk menghasilkan baja daripada kulit telur, antara bahan-bahan yang diperlukan adalah kulit telur, cuka makanan dan pengisar. Korang kena pastikan kulit telur ni korang cuci luar dan dalam dan pastikan dia betul-betul kering sebelum kita proceed untuk nak buat baja. Kulit telur perlu dihancurkan secara kasar sebelum dimasukkan ke dalam pengisar. Kemudian, kisar sehingga halus. Masukkan 2 atau 3 sudu besar cuka makanan. Tunggu seketika dan campuran ini akan menjadi sebati kerana kandungan asid dalam cuka dan kalsium yang ada pada kulit telur. Selepas semalaman, cecair yang dihasilkan itu perlu dimasukkan ke dalam botol yang berisi 1 liter air. Pindahkan ke dalam botol yang lebih kecil untuk memudahkan proses penyiraman. Manakala lebihan kulit telur, bolehlah ditaburkan ke permukaan tanah bersama tanaman anda. Okey, anda boleh cuba untuk tambahkan ilmu dan keceriaan di laman. Kita nak berkongsi tentang dana wakaf pembinaan Masjid Al-Ulum Wattaibah dan Remis Perak. Nak bersama dengan pendakwa bebas berangkap Duta Khas Jatuhan Kuasa Masjid Al-Ulum Wattaibah dan Remis Perak, Ustaz Said Putra Haizam Syabuddin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Baik, sihat? Alhamdulillah baik Ustaz. Pastinya Ustaz pun dapat memberikan lagi bagaimana perkembangan terkini pembinaan masjid ini, sebab ia akan menjadi satu lagi mercu tanda, satu lagi madrasah pusat ilmu untuk penduduk di Bantar Remis dan sekitarnya. Silakan Ustaz untuk berkongsi perkembangan dan selainnya. Silakan. Jazakallah khair. Terima kasih banyak kepada Tuan Fadri Yahya. Terima kasih juga kepada pihak MSI. Sekali lagi kita bersua untuk perkembangan berkenaan dengan wakaf pembinaan Masjid Al-Ulum Wattaibah di Kampung Tebukian Bantar Remis. Ya, Alhamdulillah, sebelum kita pergi kepada dana, kita nak pergi dulu pada pengenalan. Mungkin ada yang pertama kali baru dengar berkenaan pembinaan ni. Sebenarnya masjid ni dibina oleh Madrasah Darul Ulum wal Qiraat yang mana telah pun diasaskan daripada tahun 2013 lagi oleh satu orang ustaz yang cukup saya hormati, Ustaz Haji Abdul Rahman Zakaria dan juga Ustazah Salmiah, Hajah Salmiah, yang mana sekarang ni madrasah ni sedang berlangsung dengan pelajar yang hampir mencecah 300 orang. Yang mudirnya juga satu orang yang sangat saya hormati, guru saya sendiri, Ustaz Maulana Jaluddin Al-Hafiz Abdul Rahman. Jadi macam yang tuan-tuan boleh tengok dekat skrin sekarang ni, Masya Allah, pembinaan masjid telah pun bermula, telah dapat kelulusan daripada Majlis Agama Islam Perak. Dah mula pembinaan daripada tahun 2020 lagi. Dan kita jangka masjid ini untuk siap pembinaan dia pada hujung tahun 2022. Dan Alhamdulillah, sekarang ni masjid ni dalam pembinaan yang mana di satu tempat yang kepadatan penduduk lebih kurang 17,000 orang. Dan prasarana yang akan kita binakan, prasarana lengkap, prasarana yang cukup sempurna untuk majlis-majlis ilmu, untuk program-program pembangunan sahsia hati-hati manusia untuk jadi asbab kebaikan hidayat seluruh alam.
Dan Alhamdulillah sekarang ni seperti mana yang tuan-tuan dan puan sedang tengok di skrin tuan-tuan dan puan sekalian, ada nombor telefon kontak dan juga ada nombor akaun. Tuan-tuan boleh ambil sekarang ni dan tuan-tuan boleh hubungi dan tuan-tuan boleh bank in kepada akaun yang tertera. Nabi SAW pesan dalam sebuah hadis, "Idza mata bani Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas." Anak Adam meninggal dunia, terputus semua amalan dia melainkan 3. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang mendoakan. Kita harap daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita bersama bina dan bangunkan masjid ni, Masjid Al-Ulum wa Tayyibah di Pantai Remis di Kampung Tebuk Ian 2 ni. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sedekah kita ni berpanjangan walaupun lepas kita mati. Kemudian yang kedua, kita harap daripada Allah, daripada masjid ni lahirnya ahli ilmuwan yang akan menyampaikan agama seluruh dunia. Mungkin kita sekarang ni dah tua, mungkin keadaan untuk kita tuntut ilmu yang mungkin Masya Allah, tapi nak sampaikan ilmu mungkin kekangan untuk kita. Dan sekarang ni kita sedang bangunkan masjid, dan masjid yang akan diinapi pula, diduduki oleh pelajar-pelajar madrasah yang akan hati mereka diinstal dengan Quran, dihantar ke seluruh dunia untuk sampaikan agama. Dan yang terakhir, waladun salih yad'ulah, anak salih yang mendoakan, yang kita harap yang terhasil daripada pembinaan masjid ni dan asbab tu keberkahan daripada kehidupan kita. Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, masjid ni bukan masjid orang Pantai Remis. Ini masjid kita semua. Ini masjid kita. Kita bukan bangun ke masjid ni. Kita bukan hanya bangun ke masjid ni. Kita sedang bangunkan umat ni untuk manusia seluruh dunia dapat manfaat hidayah supaya Allah Subhanahu Wa Taala terima kita ke akhirat. InsyaAllah. Baik Ustaz, kita dapat melihat kebaikan infak, wakaf, sedekah dan sebagainya. Macam mana untuk kita dapatkan kesedaran dan juga mungkin rasa keterpanggilan itu untuk sama menyumbang, sebab ia melibatkan ilmu agama, melibatkan sahab akhirat, juga melibatkan satu lagi sumbangan untuk umat. Andai ada yang dapat mengaji, ya, kita akan juga membawa saham-saham itu sampai ke jannah, insya-Allah. Ustaz, macam mana untuk menggalakkan orang yakin dengan infak dan memberi sesuatu untuk masjid? Okey, yang pertama sekali saya sendiri pesan kepada saya lah, saya akan mati, Tuan Fedri pun akan mati. Orang yang nak mati, mati. Orang yang tak mau mati pun mati. Doktor yang ubat orang mati, lah kali doktor pun mati. Orang mati tu pun lah kali mati. Malaikat cabut nyawa, orang mati. Malaikat maut tu pun mati. Tak ada siapa yang akan hidup selama-lama jasa dunia ni. Kita semua akan mati. Dan tak ada perkara yang akan kita tinggalkan, yang kita akan bawa ke negeri akhirat, melainkan infak dan sedekah yang kita buat atas dunia ni. Amalan berkekalan. Inilah peluang kita. Allah tak perlukan apa-apa dan Allah tak perlukan siapa-siapa. Masjid ni kita bina, sebenarnya hakikat kita sedang persiapkan mahligai untuk kita di akhirat alam surga nanti. Dan kita siapkan umat ni untuk umat ni juga mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mengharapkan bahawa apa yang dihasratkan oleh baginda Rasulullah SAW, hati manusia dilimpahi dengan hidayah dan diselamatkan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, perkara ni Allah Subhanahu Wa Taala realisasikan di depan mata kita. Sekarang ni kutipan dah 10.2 juta. Tak banyak tu. Kita masih tak cukup 14.8 juta. Jadi kita menyeru, kita ajak semua rakyat Malaysia yang sedang menonton, yang tak menonton, tolong sampaikan. InsyaAllah, tolong sama-sama kita terlibat dalam pembinaan ni. Tolong sama-sama kita ambil bahagian. Ini masjid kita, ini rumah Allah, ini ialah peluang untuk kita bina akhirat kita dan umat ini, insya-Allah. InsyaAllah. Baik. Terima kasih pada Ustaz Said Putra Haizam Sahabudin, pendakwa bebas yang juga merangkap Duta Khas Jawatan Kuasa Masjid Al-Ulum wa Tayyibah Pantai Remis Perak untuk berkongsi tentang kemuliaan bersama-sama menyumbang untuk membina masjid demi ubah dan juga demi kemaslahatan kebaikan bersama, insya-Allah. Okey, itu dia satu usaha yang murni untuk membina satu lagi taman-taman syurga yang mana dilengkapi dengan sumber ilmu dan kebaikan. Selepas ini kita nak berkongsi di sebalik dendam penunggu hanya di ABSI Malaysia hari ini, kembali selepas ini. Siapa tu? Malam ni kita dapat naik tingkat atas blok. Ada benda kat atas tu. Bah, ada benda tak kena dekat kolej ni, bah.
Okey, itu dia untuk anda langgan di tonton sinema. Dendam penunggu. Dendam penunggu. Apa Siapa yang agaknya dendam, siapa yang menunggu. Itulah. Siapa yang diganggu. Okey. Kita akan bersama dengan antara dua pelakon, barisan pelakon yang sama-sama telah pun menjayakan ataupun mereka menjayakan Dendam Penunggu ini. Kita bersama dengan Shalma Eliana dan juga Imran Akil kini bersama kita di talian. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam. Itu dia. Ini kisah tentang remaja college, betul Remaja sekolah. Remaja sekolah. Okey. Shalma sebagai watak apa dalam cerita tu? Apa dia? Sebagai watak apa dalam cerita tu? Watak Sarah. Sarah, okey. Penggarang tu. Okey. Imran nampaknya tadi nampak benda watak apa kat atas tu kan? Suara. Okey. Okey, macam mana sebenarnya cerita ni menakutkan ke seram ke apa level-level ketakutan penonton untuk menyaksikan Dendam Penunggu ni? Okey, Ana. Bagi saya bila saya tengok tu agak seram jugalah. Bila tengok tu macam tak percaya yang sebenarnya kita semua berlakon dalam cerita ni kan. Tapi masa okey lah, everything bila tengok outcome dia rasa macam puas hati sangat-sangat. Sebab actually we did not expect benda tu untuk turn out like that kan. Ni so macam saya rasa orang memang patut tengok cerita ni because it's the first time like I've berlakon that way. I think Imran pun sama kan Imran? First time baru cerita seram kat. First time berlakon cerita seram. And chemistry kita orang tu kena. Okay. Okey. Okey, difahamkan juga cerita di sebalik cerita Demam Penunggu Demam. Bukan demam dendam. Yang demam saya. Dendam Penunggu ni cerita di sebaliknya ada kisah tentang buli. Betul. Mungkin Imran nak cerita sikit? So the moral of the story dalam cerita ni adalah bully, sebab memang kita menitik beratkan tentang bully sebab kita pun makin lama makin bully dalam Malaysia ni pun semakin lama makin tinggi. So that's why kita dalam cerita ni pun banyak menitikkan tentang bully lah. Kalau orang kata macam dia ni cerita ni tak ada apa-apa seram tapi dia punya moral story tu best. Macam ni pasal bully. Okey, untuk pelakon filem seram ni adakah ada masuk kelas persediaan dulu ke untuk memantapkan lagi lakonan sebab berbanyak reaksi emosi kan? Macam mana persediaan ataupun sebelum masuk set tengok hayati filem seram ke supaya terbawa dalam set tu macam mana? Macam saya tak ada. Yana? Before that adalah sikit-sikit tengok macam mana nak buat reaction. Sebenarnya nak membawa seram tu tak adalah sangat. Saya praktis more on karakter saya sebab saya tak pernah bawa karakter yang tegas, garang macam tu kan. So saya nak tahu cara sebab Sarah ni dia garang, dia tegas tapi dia baik sebenarnya dengan most of dia punya friends. Dia carry. So saya belajarlah macam saya observe sikit orang buat macam mana, like bila macam mana nak tegas tapi sebenarnya very baik hati yang carry. Tu je lah saya preparation saya. Apa babak yang paling menyeramkan yang kita tak tahu? Adakah kalian betul-betul diganggu masa berada di set? Tak ada ke kan? Tak ada. Diganggu tak ada. Mengganggu ada? Satu ada. Okey. Penunggu ada. Berapa lama berkampung di set terutama di kawasan-kawasan yang tadi nampak macam banglo ke apa tu? Itu dekat college university Tunku Abdul Rahman. 8 hari kita orang berkampung kat situ. Okey. Memang betul-betul dekat kawasan ataupun institut pendidikan lah kan. Sebab tu mungkin nampak betul-betul macam dalam classroom dan sebagainya. Okey, chemistry kalian dapat untuk barisan pelakon yang lain. Kita ada Ismail Zani, kita ada Bella Dowana, Atik pun ada, Atik Azman. Jadi macam mana kalian mendapatkan keserasian sebab kelima-lima ni kira macam ada 5 orang karakter berbeza. Macam mana nak gel masa berlakon tu? Macam for me, bagi saya semua orang macam satu kepala. So senang sebenarnya sebab kita mesti dah kawan. Macam ni, Ismail, Imran semua memang dah kenal lah pun. Atik dengan Bella je lah. Tapi Atik Bella senang masuk juga. Terus bila kita berlakon tu macam senangnya semua benda. Chemistry tu senang nak build. Rasanya with the first 2-3 days of the shoot kita orang dah actually rapat and senang sangat nak berlakon. Tapi paling susahnya bila nak melakonkan watak yang serius yang tengah sedih kan. Tapi diorang ada buatkan kita rasa jawab. Asyik tergelak ke. So, challenging lah itu yang challenging. Kami doakan semoga sukses untuk filem ini dan juga anda semua terus berkembang maju dalam dunia lakonan yang dicuburi. Terima kasih untuk memakan masa pagi ini. Untuk Shalma dan juga Imran Akil. Assalamualaikum. Okey, itu dia Shalma Eliana dan juga Imran Akil. Dan kepada penonton-penonton semua, jangan lupa untuk saksikan barisan-barisan pelakon yang kita katakan tadi melanggar di www.cinema.tonton.com.my. Okey. Ini dia. Sedikit yang kita dapat kongsikan pada anda.
Ya, apa yang awak nak sampaikan sebenarnya? Daripada tadi dia nak cuba cakap. Kita kena ingatkan kembali supaya hati-hati sayangi harta kita jadi mangsa daripada mereka yang cuba untuk menghidu duit anda. Ya, dan kita harapkan perkongsian hari ini dapat manfaat bersama. Perkongsian bersama. Kalau ketinggalan, jangan lupa untuk saksikan siaran ulangan kami di Facebook Live Malaysia hari ini. Okey. Jumpa lagi esok untuk ilmu yang pelbagai. Ya. InsyaAllah kita akhiri dengan sedikit visual banjir yang berlaku di luar negara. Assalamualaikum. Di dalam negara, ya, di seluruh negara.